Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعلم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا علم خلقنا بخلوق علم وحققنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المثم لسان بنوره وعلى آله كلمحة ونفس دام وسعه علمك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, kitab Tanbihul Ghafilun itu kita tangguhkan pembacaannya pada bulan 19 ni, sebab arahan daripada Majlis Ta'mir Negeri dan juga pengusaha Masjid Surau agar seluruh guru takmir dikehendaki membaca bab tauhid, mengajar bab tauhid. Mana bulan 19 ini dinamakan sebagai bab bagi bulan tauhid lah. Bulan itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya bacalah kitab yang telah dibekalkan oleh Tangamo ni kebanyakan bacaan dan kitab ni semuanya telah tuan tahulah. Cuba kita mengulang baliklah apa yang telah kita pernah belajar dulu tentang bab tauhid, bab sifat Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus Allah, sifat Rasul, malaikat dan juga hari kiamat dan qada, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan ilmu tauhid. Allahu akbar. Pause itu. Matul lupa. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam dan diambil dari dalil yang yakin, iaitu mengesakan Allah Ta'ala yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya, disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat dan af'al yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tauhid membicarakan tentang perkara-perkara berkaitan dengan kita mengesa atau menunggal atau mensatukan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, dan kita beriktikad bahawa segala pengakuan kita dan kita menerima segala akan ketunggalan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala untuk merasih atau menguatkan lagi batin kita, akidah kita, i'tikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu tauhid ini atau ilmu akidah ini merupakan pintu ataupun tiket untuk penerimaan segala amal yang kita punya. Segala ibadah yang kita buat, kalau akidah kita tak betul, ia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya akidah tu betul. Itu kita tidak menjisimkan Allah, tidak menggambarkan Allah dengan perkara-perkara gambaran yang salah. Segala apa yang kita gambarkan tentang Allah itu bukan Allah. Apa saja yang kita terfikirkan tentang Allah itu bukan Allah.
Syaitan dia akan sentiasa menipu daya manusia agar manusia ini cuba membayangkan Allah itu dengan berbagai-bagai rupa, macam cahaya, macam apa lagi? Macam benda yang bosak, itu semua adalah bukan Allah. Sebab cahaya, angin, itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ilmu ini juga dinamakan dengan nama ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat dan ilmu aqaidil iman. Itu nama-nama lain bagi ilmu tauhid. Semulia-mulia ilmu berbanding ilmu-ilmu yang lain. Dia adalah ilmu tauhid ini merupakan semulia-mulia ilmu. Kita apa? Maknanya kita mesti i'tiqad kita mesti yakin teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh nak ikut-ikut. Macam ilmu fiqh kita boleh ikut imam sembahyang. Tauhid tak, kita kena yakin dalam diri kita bahawa Allah itu satu dan tunggal. Kerana ilmu ini adalah ilmu yang paling utama, kerana ia berkaitan dengan keimanan dengan zat Allah serta Rasulnya. Menurut hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala lam yaftad syai'an afdalu min tauhid was salati walau kana syai'un afdalu minhu laftaradahu 'alal malaikatihi minhum raki'un wa minhum masajid. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakannya dan solat. Mana kena belajar. Bab tauhid ni kita kena belajar. Mana kita kena yakin dengan Allah. Kita kena mengesakan Allah Ta'ala. Dan semayang pun kita kena belajar juga. Sekiranya ada sesuatu yang lebih afdal dari itu, pasti telah difardukan terhadap para malaikatnya untuk melakukannya. Berhal sebahagian dari malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan ada yang sujud selama-lamanya. Ilmu tauhid ini menjadi asal bagi segala ilmu lain yang wajib diketahui. Maudhu' iaitu zat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Isi kandungannya mulia kerana dalamnya terdapat perbahasan mengenai zat Allah dan Rasul, sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan Rasulnya. Dapat antara matlamat kita belajar ilmu tauhid ini teman-teman, dapat membezakan antara akidah-akidah dan percayaan yang sah dengan yang bagaimana kita dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kita perlu asas ilmu tauhid ni, asas ilmu tauhid, ilmu ibadah, rukun iman, rukun Islam, ihsan. Tiga perkara ini merupakan asas bagi ilmu agama. Perlu kuat bagi ketiga-tiga perkara untuk kita dapat membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Kalau kita tak kuat, mana kita akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mungkin dibuat oleh setengah golongan yang ingin memesongkan akidah kita. Antara matlamat mempelajari ilmu tauhid yang pertama ialah dapat membezakan antara akidah dan kepercayaan yang sah dan yang batil. Kedua, pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil bagi atasnya, dan sifat-sifat yang harus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zat Rasul-Rasulnya dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang harus pada Rasul. Yang kalau dulu kita belajar, tuan-tuan, kan ada sifat 50, sifat wajib yang 50. Kalau kita ingatlah, kan? Sifat Allah 20, wajib 20, mustahil 20, harus 1. 41. Sifat wajib Rasul ada 4,
Mustahil 4, harus 1. Maknanya 41 campur 9, 50 sifat yang wajib kita ketahui. Itu maksudnya. Yang telah disusun oleh ulama-ulama kita dulu ustaz-ustaz dulu. Itu. Yang ketiga, pada segala makhluk dari sudut jirim-jirim atau dari sudut zat jasadnya dan arat-arat untuk menjadi petunjuk dan dalil atas kewujudan pencipta yang menjadikan. Pada segala i'tiqad dan kepercayaan mendasarkan kenyataan yang dengar daripada perhabaran Rasulullah SAW seperti syurga, neraka, dosa dan pahala. Maknanya kita mengetahui akan segala yang terdapat dalam rukun iman tersebut. Rukun iman tentunya kita lihat rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Semua tahu kan? Semua tahu rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. 4, percaya kepada Rasul. 5, percaya kepada hari akhirat. 6, percaya kepada qada dan qadar. Ini wajib tahu. Wajib kita tak tahu perbezaan antara rukun iman dan rukun Islam. Jadi kita lihat kalau kita rukun iman ni semuanya bermula dengan percaya. Mana percaya apa? Maksud percaya di sini ialah tidak perlu kita nak mempersoalkan apa yang terkandung dalam rukun iman tersebut. Contoh, rukun yang percaya kepada hari kiamat atau hari akhirat. Tentang azab kubur, alam barzah, tentang siratal mustaqim, tentang hisab, tentang mizan. Tak perlu kita nak pertikaikan perkara-perkara tersebut. Betul kau ada azab kubur. Kubur tu kecil ya. 3 kaki lebar, 7 kaki dalam macam mana pula malaikat muka nakir nak masuk pula. Kalau kita fikir macam tu, fikir akal, takkan terjangkau oleh akal kita, sebab perkara-perkara itu tidak boleh difikirkan dengan akal fikiran. Cuma kita perlu percaya dengan perkara-perkara tersebut. Macam titian siratal mustaqim dibuat daripada selai rambut yang dibelah 7. Rambut kitanya belah 7. Apa alat yang dapat digunakan untuk belah 7 rambut kita ni, selai ni? Tak payah kita nak mikirkan benda-benda tu. Dia tak perlu kita nak fikirkan. Kita perlu percaya. Sebab itu semua kehendak Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah, kekuasaan Allah. Allah mampu melakukan sesuatu dengan kun fa yakun, maka jadilah ia. Itu maksudnya. Maksudnya kita perlu percaya sahaja dengan apa yang telah ditetapkan dalam rukun iman tersebut. Baik. Kita masuk tajuk yang pertama, tuan-tuan. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam iaitu berkaitan dengan perkara-perkara ibadah, iman berkaitan dengan perkara-perkara akidah, dan ihsan berkaitan dengan perkara-perkara akhlak kita. Tiga perkara ni, Islam, iman, ihsan ni kita perlu tahu. Sebab ini asas bagi seorang Muslim. Asas bagi seorang Muslim. Dan juga mukmin. Perlu kuat tiga asas tersebut. Terdapat tiga perkara atau istilah utama dalam penghayatan cara hidup sebagai seorang yang mengaku beragama Islam. Tiga perkara tersebut adalah iman, Islam dan ihsan, yang merupakan gabungan bersepadu bagi melahirkan seorang insan yang sempurna. Tiga perkara ni perlu kita tahu. Apa kerja, apa istilah Islam, apa istilah bagi iman, apa istilah bagi ihsan, apa pentingnya ketiga-tiga benda ini dalam kehidupan kita. Baik. Pertama, dia menceritakan tentang pengertian Islam. Dari segi bahasa, Islam berasal dari perkataan Arab iaitu salima, yang bermaksud selamat. Islam dari segi bahasa bermaksud selamat.
Islam juga berarti sejahtera. Dari perkataan itulah terbentuk perkataan Islama yang berarti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Menurut istilah, Islam merupakan agama Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik keyakinan kepada Allah dan perkara-perkara gaib lainnya, akidah, ibadah khusus dan umum, muamalah sosial, munakahat dan aspek kekeluargaan, hukum hakam, politik, ekonomi dan sebagainya. Islam ini tuan dia lebih ke arah iaitu perkara-perkara ibadah. Kalau kita lihat rukun Islam kan, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, kedua iaitu solat 5 waktu, ketiga menunaikan zakat, keempat menunaikan puasa di bulan Ramadan, kelima menunaikan haji di Baitullah jika berkemampuan. Jadi untuk kita diterima amalan solat kita, amalan puasa kita, amalan zakat kita, amalan haji kita, mesti buat yang pertama dulu, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah merupakan tekad penerimaan untuk kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut. Agama Islam terdiri daripada akidah, ibadah dan sistem hidup. Akidah yang dimaksud ialah syahadah dan rukun-rukun iman. Ibadah pula ialah seperti solat, zakat, puasa dan haji. Sistem hidup pula ialah hukum Islam mengenai persoalan manusia seperti sistem politik, ekonomi, keteraan, pendidikan, akhlak dan sistem kemasyarakatan. Dalam konteks agama Islam pula, kita mesti menyerahkan diri, tunduk dan patuh, melaksanakan segala perintah Allah dan benarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Islam. Islam maksud apa? Islam maksudnya iaitu kita menyerahkan diri kita, tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah, dan kita juga membenarkan segala amalan atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim. Muslim itu orang Islam. Islam itu mestilah melakukan kepada kelima perkara itu: solat, puasa, zakat, haji, dan mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Bila seorang itu mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka ia telah digelar sebagai muslim atau orang yang memeluk agama Islam. Jadi pengertian Islam itu apa? Itu kita menyerahkan diri kita, tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah dan benarkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Islam. Baik, kan kita masuk maksud iman pula. Selaju banyak buku ni banyak. Iman dari segi bahasa membawa arti percaya atau pembenaran dengan hati. Dari segi bahasa maksudnya percaya dan membenarkan dalam hati. Istilah adalah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Itu maksud iman. Pertama, maksud iman iaitu membenarkan dalam hati. Maksudnya kita membenarkan dalam hati kita bahawa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu Rasul kita. Benar. Selepas kita membenarkan bahawa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu Rasul kita, maka kita lantunkan atau kita ucapkan dengan lidah, dengan ucapan
dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita dah ucap, mana kita mengaku bahawa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu Rasul kita dalam hati kita, maka kita ucapkan dengan dua kalimah syahadah. Itu kita mengaku dengan lisan bahawa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu Rasul kita. Kita dah masuk Islam, maka wajib pula yang ketiga apa? Beramal dengan anggota badan. Wajib kita melakukan segala amal-amal yang ada dalam Islam. Apa yang diperintah oleh Allah wajib kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah wajib kita tinggalkan. Tidak ada istilah la ikraha fiddin. La ikraha fiddin hanya kepada orang-orang kafir yang nak berjinak-jinak dengan Islam. Mereka tidak ada paksaan dalam agama. Itu bagi orang kafir ayat tu. Bagi orang kafir, mereka tidak ada paksaan, tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Tapi kalau dah masuk dalam agama Islam, wajib kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Solat, tutup aurat, apa lagi tuan? Haji, puasa, wajib kita lakukan. Tidak ada maknanya terkecuali daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Tidak ada istilah, tidak ada, mungkin tak buka hidayah lagi ke, tak sampai sawu, tak ada. Tak sampai sawu ke, itu semua perkataan istilah-istilah yang dikarang oleh apa? Oleh syaitan untuk kita. Agar kita mengelak daripada melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu iman boleh bertambah dan berkurang. Sebagaimana amal juga boleh bertambah dan berkurang. Jadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Iaitu iman kita, iman seorang mukmin, seorang muslim boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah bila kita melakukan ketaatan, maka iman kita akan bertambah. Macam dicas lah. Macam kita cas bateri lah kan. Cas handphone, naik power. Tak cas, turun power. Itulah iman kita. Iman kita kena cas. Sebab kita kena solat. Solat ini macam cas. Kita mencas iman kita. Agar iman kita kuat kembali. Dapat menolak, dapat menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan kita, setiap puasa yang kita buat, setiap zakat yang kita keluarkan, haji yang kita lakukan, solat, semua itu adalah perkara-perkara yang boleh mendatangkan kuasa, power kepada iman kita. Mana maksiat yang kita lakukan, perkara yang Allah larang kita lakukan, itu semua perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman kita bertambah malap. Itu sebab kata Syekh Ahmad Ibn Idris, dia kata apa? Ada manusia hati dia telah mati dan jasadnya menjadi kubur kepada hati yang telah mati sebelum jasad dia ditanam dalam tanah. Hati dia dah mati dan jasad dia jadi kubur bagi hati yang telah mati sebelum jasad dia dikuburkan dalam tanah. Maksudnya apa? Maksud kata Syekh Ahmad apa? Iaitu orang yang tidak mampu, tak dapat melakukan segala perkara yang disuruh oleh Allah. Tak mampu untuk melakukan kebaikan, tak mampu untuk baca Quran, tak dapat Quran dah, tak dapat solat dah. Ada perkara yang payah nak buat tapi kok buat maksiat mudah ya. Hati-hati. Takut-takut hati kita telah mati. Hati mati ini kata Syekh Ahmad apa? Jasad dia menjadi kubur bagi hati yang telah mati. Kita tak nak hati kita tak nak
hati kita dimatikan oleh Allah sehingga sukar kita untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ketaatan bahawa seseorang yang mengaku dengan lidahnya mengenai keesaan dan kekuasaan Allah SWT mestilah membenarkan dengan hatinya dan melaksanakan segala perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila kita dah beriman, mana kita mesti lakukan segala yang Allah perintahkan dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Terdapat 6 asas kepercayaan dalam amalan cara hidup Islam yang dikenali sebagai rukun iman. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud iman itu ialah bahawa kamu yakin dan percaya kepada Allah. Yakin dan percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat-malaikatnya. Percaya kepada kitab-kitabnya. Percaya kepada rasul-rasulnya. Percaya dengan kedatangan hari akhirat. Dan percaya dengan ketentuan baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menerangkan tentang 6 perkara rukun iman yang wajib kita percaya. Pertama, percaya kepada Allah dengan sebenar-benar kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tiga, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Empat, percaya kepada rasul-rasulnya. Lima, percaya dengan kedatangan hari akhirat. Dan enam, percaya dengan ketentuan baik dan buruk ini, percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mempertikaikan apa yang Allah telah turunkan kepada kita. Itu enam. Rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Daripada definisi ini, maka iman merupakan hal yang mencakup amalan batin, iaitu keimanan atau kepercayaan terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan juga keimanan kepada takdir. Itu semua batin. Orang yang sudah mencapai darjat keimanan disebut sebagai mukmin. Mukmin. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan dengan keislaman. Jadi ketika seseorang disebut sebagai mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Namun tidak setiap muslim adalah sebagai seorang mukmin. Ada perbezaan antara muslim dan mukmin. Muslim iaitu orang Islam, mukmin orang yang beriman. Ramai hari ini ramai orang Islam, muslim, tapi mukmin kuat. Muslim iaitu orang Islam, iaitu orang yang mengaku diri sebagai Islam, nama dia Islam, tapi cara hidup dia tidak Islam. Semua disobat, minum arak, tinggalkan solat, berzina dan sebagainya. Islam namanya Ahmad, tapi tidak, mana perwatakan dia tidak, akhlak dia tidak ikut sebagai seorang Islam. Mukmin iaitu orang yang melakukan segala
perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan. Itu mukmin. Kita nak jadi mukmin dan muslim dua-dua sekali. Kita nak mukmin dan kita juga nak muslim. Okay. Itu pengertian iman, iaitu membenarkan dalam hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota. Tiga ni iman. Membenarkan dalam hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota. Itu iman. Sekarang kita masuk ihsan pula. Pengertian ihsan. Pengertian ihsan telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud ihsan adalah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu bah, sembahlah Allah seolah-olah, seolah-olah macam, bukan betul haram. Hukum kafir kalau kita sebut bah, kita dapat melihat Allah di dunia. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat Allah semasa di dunia. Rasulullah pun dapat melihat Allah di Sidratul Muntaha, di akhirat, di atas sana. Seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Tapi jika kamu tak dapat merasakan kamu dapat melihat Allah, cukuplah kamu rasakan bahawa Allah melihat apa yang sedang kamu lakukan. Kalau perkara ini ada dalam jiwa kita, insya-Allah kita sukar untuk melakukan dosa. Payahlah. Sebab kita rasa apa? Kita rasa ada yang mata yang melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita akan menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini menjelaskan bahawa ihsan itu adalah tindakan seseorang melakukan sesuatu amalan atau kebaikan kerana menyedari bahawa Allah sedang memerhatikan gerak-gerinya dan dia hanya mengharapkan balasan baik daripada Allah semata-mata. Betul lah. Mana kita akan rasakan diri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan segala amal yang kita buat itu semuanya mendapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menganugerahkan balasan pahala yang berlimpah ruah kepada kita. Dalam artikel lain bahawa semua amalan kebajikan yang dilakukan adalah dengan penuh keikhlasan. Ihsan adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seorang Muslim dalam beribadah. Ada dua tingkatan dalam ihsan, iaitu seseorang yang beribadah seakan mampu melihat Allah, dan jika tak mampu maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah. Ada dua keadaan. Maknanya pertama, kita dapat merasakan bahawa Allah sedang memerhatikan kita dalam setiap perbuatan kita. Atau yang kedua, iaitu kita rasa kita tak dapat merasakan melihat Allah, kita rasa bahawa kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melaksanakan segala ibadah, solat kita, puasa kita, haji kita,
zakat kita akan lakukan dengan penuh keikhlasan. Maksud bila kita solat, kita akan solat dengan penuh khusyuk. Sebab kita rasa Allah tengah perhatikan kita solat. Maka kita akan menjaga hati kita daripada memikirkan perkara-perkara keduniaan. Itu maksud dia. Okay. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seseorang Muslim kerana melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebenarnya seorang hamba bertemu rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan seksa yang didapat. Ihsan ni paling penting, tuan. Bila dalam kita beribadah, kalau ada sifat ihsan ini, maka kita akan dapat menjaga diri kita, lahir dan batin kita, daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan ingatan kita kepada Allah. Maka kita solat tu saja dalam hati kita memikirkan Allah sedang melihat kita solat, maka kita akan jaga solat kita dengan penuh haraplah. Di samping ketika mana kita solat tersebut ada perasaan khauf dan raja. Khauf iaitu takut. Takut dengan solat yang kita lakukan dengan tidak ikhlas, dengan tidak ingat kepada Allah, kita takut solat kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita raja, iaitu kita mengharapkan dengan kita penuh dengan keikhlasan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa Allah sedang perhatikan kita sembahyang, maka kita akan melakukan solat dengan penuh khusyuk. Maka semoga dengan harap kita, dengan khusyuk kita solat tadi, Allah akan melimpahkan kita dengan berbagai nikmat atau dengan pahala, atau memberi kita ganjaran yang banyak. Orang yang mampu beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat sebenarnya dari suatu ibadah. Dan orang seperti ini akan disebut sebagai muhsin. Derajat muhsin ini hanya dapat dicapai jika seorang telah menjadi muslim dan mukmin terlebih dahulu. Muhsin itu orang yang berakhlak baik. Maka dia akan melakukan segala perkara-perkara dengan baik. Selesai, tuan. Tajuk iman, Islam dan ihsan, dan juga maksud, iaitu maksud akidah. Itu sikit, tuan. Banyak ni. Bayangkanlah, Jin Suhabi kan satu kitab ni. Sebulan 2 kali. Belas boleh ni bab akidah yo. Jadi saya hanya akan mengajar mana yang dapat ya. Mana yang kita mampulah. Saya akan cuba ringkaskanlah kitab ni, insya-Allah pada akan datang. Yang penting hari ini kita ingat maksud Islam, maksud iman dan maksud ihsan. Yang pentingnya adalah iman. Pastikan, betulkan dan jiwa kita akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa segala apa yang berlaku dalam hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita beriman dengan qada qadar Allah. Tidak kita mempertikaikan apa yang Allah berikan kepada kita tersebut. Wallahu a'lam. Soalan tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum, ya sami' du'al mazlum, la taj'al fi majlisina syaki wala mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.